Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Berita Dunia RTM. Parlimen Turki meluluskan rang undang-undang yang membenarkan penempatan anggota tenteranya di Tripoli, Libya. Ia sekaligus membolehkan kerjasama ketenteraan antara Ankara dan Tripoli diteruskan. Minggu lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memaklumkan penempatan anggota tentera Turki itu bagi memberi sokongan kepada kerajaan pimpinan Fayez al-Sarraj yang diiktiraf antarabangsa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan rakan sejawatannya dari Turki Recep Tayyip Erdogan bersetuju mengenai keperluan untuk mengurangkan ketegangan di Idlib, Syria. Usaha itu bagi melindungi orang awam. Kenyataan yang dikeluarkan White House itu dibuat sehari selepas 8 orang terbunuh dalam serangan tentera Syria di wilayah berkenaan. 5 kanak-kanak antara yang maut dalam serangan di Bandar Sarmin itu. Lebih 16 orang lagi cedera. Operasi ketenteraan Rusia sejak April tahun lalu telah memaksa sekurang-kurangnya 500,000 penduduk melarikan diri ke sempadan Syria dengan Turki. Sementara itu, Setiausaha Pertahanan Amerika Mark Esper menggesa Korea Utara kembali ke meja rundingan mengenai pelucutan senjata nuklirnya. Dalam temu bual dengan Fox News, beliau berkata Washington masih melihat perjanjian politik sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan isu berkenaan. Bagaimanapun, Washington tegasnya tetap bersiap sedia untuk bertindak jika perlu. Amerika Syarikat mengenakan sekatan terhadap Menteri Pertahanan Cuba Leopoldo Quintra Frias kerana mendakwa beliau mencabuli hak asasi manusia serta menyokong Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Turut dikenakan sekatan serupa 2 anak menteri berkenaan. Pengumuman dibuat Setiausaha Negara Mike Pompeo. Setakat ini tiada kenyataan dikeluarkan Kedutaan Cuba di Washington mengenai tindakan itu. Di Iraq, 5 anggota pasukan separa tentera antara 7 yang maut dalam serangan roket ke atas lapangan terbang antarabangsa Baghdad. 2 lagi mangsa yang maut adalah pelancong. 9 orang cedera dalam kejadian itu. Menurut pasukan keselamatan, roket Katyusha itu yang meletup berdekatan terminal kargo udara turut menyebabkan 2 buah kenderaan terbakar. Setakat ini, tiada pihak mengaku mendalangi serangan tersebut. Di Taiwan, Panglima Tentera Udara Shen Yiming antara 8 orang yang terbunuh selepas helikopter yang membawa mereka terhempas ketika cuba melakukan pendaratan kecemasan di kawasan pergunungan berhampiran Bandar Taipei. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan, 5 daripada 13 penumpang lagi terselamat. Presiden Tsai Ing-wen mengarahkan siasatan segera dijalankan bagi mengenal pasti punca nahas. 8 orang maut dalam kebakaran hutan di New South Wales dan Victoria sejak Isnin lalu. 18 orang lagi masih hilang. Cuaca panas dan angin kencang mengakibatkan lebih 200 kebakaran berlaku di bahagian tenggara Australia itu yang turut mengancam beberapa bandar lain. Lebih banyak kebakaran dijangka berlaku susulan suhu diramal meningkat kepada 40 darjah Celsius esok. Dalam pada itu, Tentera Laut Australia menjalankan operasi menyelamat beribu-ribu penduduk yang terkandas akibat kebakaran di pantai timur negara itu. Fasa pertama melibatkan kira-kira 800 orang daripada 4,000 orang yang terkandas di pantai Malakuta. Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews mengisytiharkan darurat bencana buat pertama kali di negeri itu. Sebelum ini, darurat bencana diisytiharkan di New South Wales. Kebakaran hutan itu memaksa kejohanan tenis yang dijadualkan di Canberra minggu depan dipindahkan ke Bandar Bendigo. Langkah itu diambil berikutan kawasan tenggara negara berkenaan kini diselubungi asap. Menurut kenyataan, pihak penganjur kesihatan para pemain, peminat dan sukarelawan serta petugas menjadi keutamaan di sebalik keputusan itu. Perkembangan sukan, Liverpool memperkukuh kedudukan di tangga teratas Liga Perdana Inggeris selepas mengalahkan Sheffield United 2-0 di Anfield. Berikutan kemenangan itu, pasukan kendalian Jurgen Klopp kini mengumpul 58 mata daripada 20 perlawanan. Pesaing terdekat Leicester City ketinggalan 13 mata. Sheffield pula kini menghuni tangga ke-8 Liga dengan mengumpul 29 mata. Sementara itu, bekas bintang Manchester United Wayne Rooney membantu Derby menang 2-1 terhadap Barnsley dalam Liga Kejuaraan. Rooney dinamakan sebagai ketua pasukan Derby dalam penampilan sulungnya selepas bersetuju menyertai pasukan itu pada Ogos lalu. Derby kini menghuni ke-17 Liga dengan mengumpul 33 mata daripada 26 perlawanan.
Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan sayangi Malaysiaku.